Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera kepada semua. Pertama sekali saya ingin kenalkan diri saya, iaitu nama saya Hashiki binti Mutalif, boleh panggil Shikin. Saya pelajar tahun 3 dari program Antropologi dan Sosiologi Sosial (ANSOS). Jadi hari ini saya akan jelaskan dua perkara, iaitu struktur kursus program dan juga macam mana cara kita nak buat jadual kuliah. Jadi first kita tengok struktur kursus program. Struktur khusus program ni dia gabung semua program lah. Macam ni program komunikasi, ni program seni muzik, ini program seni kreatif, yang ni hubungan industri, yang ni sosiologi dan antropologi sosial. Jadi kita kena tengok dari program kita. Kita tak boleh tengok program lain sebab setiap kod tu dia lain-lain. Okay, benda basic yang kita kena tahu, bila semester 1, semester 2 kita akan panggil itu pelajar tahun 1. Bila semester 3 dan semester 4 kita akan panggil pelajar tahun 2. Bila semester 5, semester 6, kita akan panggil pelajar tahun 3. Yang ni benda basic lah. Jadi, antara subjek yang kita akan ambil, gugusan wajib universiti, memang wajib dan 2 jam kredit. Gugusan bahasa-bahasa juga wajib, yang mana muat band 3 ke atas, dia akan ambil bahasa asing. Manakala muat band 3 ke bawah, dia akan ambil bahasa Inggeris. Gugusan elektif liberal juga wajib. Core curriculum, teras fakulti, teras program, elektif dalam atau luar program tak ada sekarang. Jadi total jam kredit untuk kali ini 21 jam kredit. Macam mana dikira jam kredit ni? Ini contohlah teras program ni 6 jam kredit kan. So pengantar antropologi 3 jam kredit, sistem kekeluargaan 3 jam kredit. So total 6 kredit. Yang ni penghantar ilmu saintifik 3 kredit, 3 jam kredit, budaya dan masyarakat di Sabah 3 jam kredit. So total 6 jam kredit. Sini 6 dah 12 kan? Lepas tu core curriculum 3 jam kredit. 12, sekarang tambah lagi 3 dah 15. Ini 2 tambah 2, 17, tambah lagi 2, 19, tambah lagi 2, 21 lah. Jadi apa beza 2 jam kredit dengan 3 jam kredit? 3 jam kredit kita akan ada tutorial. Manakala kalau 2 jam kredit dia tak ada tutorial lah. Kalau tutorial tu 1 jam biasanya dan kuliah 2 jam. Macam tu lah. Jadi ini total 21 jam kredit. Kalau ada yang tanya kan, contoh boleh tak kalau kali ni saya tak ambil subjek ni. Contoh saya tak ambil subjek elektif liberal. Saya nak ambil subjek elektif liberal ni sem depan. Jadi daripada 21 jam kredit ni, dia akan kurang lah jadi 19 jam kredit. Bila 19 jam kredit, nanti awak kena kena tambah jam kredit untuk semester akan datang. Jadi dia akan bebankan semester lain. Jadi ikut je jam kredit ni. Kalau SEM 1 ni 21, ikut je 21. Kalau SEM 2 17, 17. Kalau 20, 20. 22, 22 macam tu. Jangan bila kita bawa jam kredit tu ke semester yang seterusnya, dia akan bebankan kita lah. Jadi itu yang basic. Lepas tu bila kita nak susun jadual, lebih baik kita susun yang teras program dulu. Sebab apa? Teras program ni dia dah bagi dia punya masa dan juga hari dah tetap. So kita tak boleh nak pilih-pilih. Lainlah kalau untuk gugusan wajib universiti untuk penghayatan etika dan peradaban ni kan. Dia akan ada setiap hari dan kita boleh sesuaikan dengan jadual kita. Tapi teras program tak boleh macam tu. Jadi kita isi dulu teras program. Macam mana kita nak buat jadual? Jadi macam ni. Nanti kita akan bagi juga dua-dua link ni, struktur kursus dengan link BPA. So kita tekan sini. Sila klik untuk semakkan jadual kuliah. Lepas tu tekan timetable finder. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Kita tak faham kan macam mana nak buat. Jadi awak tengok dekat sini balik struktur tadi. Macam teras program AA10103 pengantar antropologi kan. Cari kat sini AA10103. Jadi yang ni AA10103 pengantar antropologi. Kalau sini awak tengok dia dah bagi satu waktu je, kita tak boleh nak pilih-pilih. So Khamis pukul 2 sampai 4 pengantar antropologi Dr. Jaleha di KP9. Jadi awak isi dekat hari Khamis, jadual hari Khamis yang ni. Dah lepas fix awak tengok yang kedua. Sistem kekeluargaan AA10303. Jadi kita pergi balik dekat jadual AA10303 sistem kekeluargaan. Yang ni pula hari Jumaat pukul 4 sampai 6 sistem kekeluargaan Dr. Masita di KP5. Jadi kita isi dekat hari Jumaat. Dan kita pergi balik struktur khusus. So teras program sekarang dah settle. Kita tengok teras fakulti pula. AT10503. AT10503. Lepas kita tekan
Okay, kita tengok dia ada banyak. So, kita boleh pilih lah kita nak yang mana. Ikut kesesuaian. Contohlah kita ambil Isnin pukul 4 sampai 6, Seksyen 2, Pengantar Ilmu Saintifik, Dr. Jaleha di KP 6. So, kalau kita ambil ni, kita isi dekat hari Isnin. Lepas isi, kita tengok balik sini. AT10703, Budaya dan Masyarakat, Sabah. AT10703, Budaya dan Masyarakat di Sabah. Okey, dia ada Selasa, Rabu, Jumaat. Ikut suka awak, yang mana awak rasa ada kosong, awak bolehlah ambil. Contoh macam sekarang ni, kita baru ada hari Khamis, Jumaat, Isnin kan. So, Rabu kita free. Jadi, kita boleh ambil hari Rabu. Contoh, Budaya dan Masyarakat di Sabah. Seksyen 1, Dr. Jacqueline di KP 12. 4 sampai 6. Okay, kita isi tu. Lepas isi, kita tengok pula seterusnya. Kita tengok bahasa contoh. Kita nak ambil bahasa, contoh kita nak ambil bahasa asing. Muat band 3 ke atas, kita nak ambil Kadazan Dusun contoh. Jadi kita pergi balik jadual. Kita cari sini, Kadazan. Dia punya kod mesti U kan? So UD kita cari. Kadazan dia punya ni UD. So ni UD. Kalau awak tengok sini pun UD, bahasa Kadazan Dusun tahap 1. Bawah dia ada tahap 3 kan. Tahap 3 ni untuk semester 3. Jadi kita boleh ambil, kita ambil yang tahap 1. Okey, kat sini pun ada banyak hari. Kita boleh pilih lah. Ada Isnin, Selasa, Rabu. Biasa kelas bahasa dia akan ada kelas malam. Kalau nak kelas malam pun boleh lah. Kalau pack, rasa pack, nak ambil kelas malam pun boleh. Contoh kita macam tadi, Isnin kita ada pukul 4 sampai 6 kan. Kelas ilmu saintifik, penghantaran ilmu saintifik. Contoh kita nak ambil pagi, 11 sampai 2. Boleh ambil. 11 sampai 2, Bahasa Kadazan Dusun tahap 1, Seksyen 2, PPIB. Okey, lepas settle tu, kita pergi balik struktur khusus, kita nak ambil apa? Contoh kita nak ambil penghayatan etika dan peradaban. Okay, kita pergi dia punya kod. Kita tengok kod dia UW00802. So, kita tekan balik dekat jadual. UW. So, kita cari UW. Okey, yang ni. Lepas kita tekan ni, tengok, dia ada banyak pilihan. Awak nak Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke. Jadi, kita boleh tengok lah yang mana kita free, kita boleh ambil. Contohlah kita free hari Rabu kan. Sebab Rabu kita ada kelas pukul 2 sampai 4. So, pagi tu kita free. Kita boleh ambil inilah, 11 sampai 1, penghayatan etika dan peradaban, Seksyen 15, DKP 2 macam tu. Contohlah kan, kalau waktu kita isi... waktu kita daftar kursus, dia dah penuh Seksyen 15. Awak boleh juga ambil Seksyen 3, Seksyen 8, Seksyen 18, Seksyen 20, Seksyen 17. Kalau yang lain semua dia clash. Awak tetap, dia tak kira seksyen apa. Suka hati awak nak pilih mana. Kalau yang ni semua dah penuh, awak nak ambil hari Khamis pun tak ada masalah. Asalkan benda tu tak clash. Janganlah awak ada dua-dua kelas waktu yang sama. Contoh budaya masyarakat di Sabah pukul 2 sampai 4. Awak ambil kelas pun, kelas lain pun 2, 4. Jadi kelas mana satu awak nak masuk kan. Dia tak boleh clash macam tu je. Okey, macam tu. Lepas tu, bahasa tadi pun dah. Sekarang gugusan elektif liberal. Jadi dia punya kod UL kan. Kita cari UL. Kita pergi sini. Kita cari UL. Okey, UL dia ada banyak lah kan. Jadi, suka hatilah nak pilih yang mana. Contoh saya ambil UL 00602, pengurusan organisasi. Jadi, dia ada Selasa, ada hari Rabu. Jadi, suka hati saya lah nak ambil hari apa kan. Macam hari Rabu dah ada 2 kelas. So, saya tak nak packkan waktu saya ambil hari Selasa sebab Selasa saya free. Macam tu lah. Jadi, pengurusan organisasi Seksyen 1 di KP 10, pukul 11 sampai 1. Jadi, dah habis tu, last. Tinggal lagi kita nak ambil core curriculum. Core curriculum ada yang kita kena ambil 3 sem, ada yang kita perlu 1 sem je lah. Dia punya kod E. So, kita tengok E. Okey, kalau tengok E ni, dia ada banyak kan? Ada interim, UMS Sejati, Palapis Darat, Palapis UMS Sejati, Bomba, Suksi, Sispa, semua ni kan. Jadi contoh saya nak ambil pengurusan organisasi pelajar. Sebab apa saya nak ambil yang tu? Sebab saya yang tu kena 1 sem je. Dia tak payah 3 sem. Dia bukan badan beruniform. Kalau badan beruniform dia kira lain kan. So contoh saya ambil pengurusan organisasi pelajar. So semuanya hari Sabtu. Dia takkan clash dengan mana-mana. Kalau awak Seksyen 1 nanti waktu daftar kursus dah penuh,
Awak boleh ambil section lain lah, section 6 ke, section 7 ke, section 9 ke. Contoh saya nak ambil sekarang, untuk jadual sementara saya ambil section 3 lah. Contoh. Jadi, pukul 2 sampai pukul 5, kokem DKP 12. Macam tu. So, lepas isi. Jadi, kalau kita tengok sini, semua kita dah isi kan. Sekarang saya akan tunjukkan jadual. Jadi, yang ini contoh jadual yang saya dah buat untuk tadi kan. Jadi, Isnin, Kadazan Dusun, Section 2, PPIB, pukul 11 sampai 2. Lepas tu, Pengantar Ilmu Saintifik, Section 2, DKP 6, Dr. J, pukul 4 sampai 6. Lepas tu, hari Selasa, Pengurusan Organisasi, ada satu kelas je, Section 1, DKP 10, pukul 11 sampai 1. Dan hari Rabu, Penghayatan Etika dan Peradaban, Section 15, DKP 2. Dan Budaya dan Masyarakat di Sabah, Section 1, DKP 12, Dr. Jacqueline, pukul 2 sampai 4. Dan hari Khamis, Pengantar Antropologi, DKP 9, Dr. Jaliha, pukul 2 sampai 4. Hari Jumaat, Sistem Kekeluargaan, DKP 5, Dr. Masita, pukul 4 sampai 6. Dan hari Sabtu, Pengurusan Organisasi Pelajar, Section 3, DKP 12, 2 sampai 5. Jadi sekarang bila kelas online, tak ada masalah lah kalau kita pilih DKP, contoh kita pilih DKP, sebab PPIB dengan DKP lama, DKP fakulti dengan DKP lama semuanya dekat-dekat. Yang jauh sekarang DKP baru. So, kalau dulu, kalau kita ambil 2 sampai 4 DKP lama, lepas tu kita ambil 4 sampai 6 DKP baru, dia susah sebab kita nak kejar bas lagi kan. Selalu bas pun ramai orang, jadi kita susah. Biasa budak akan naik Grab macam tu lah. Jadi kalau sekarang ni tak ada masalah tu sebab semuanya online. Jadi, untuk langkah berjaga-jaga sebab lepas Disember mungkin kita boleh balik juga kampus kan. Jadi, berjaga-jaga je lah. Contoh macam hari Rabu ni kan, kita ambil DKP 2 pukul 11 sampai 1. Ni DKP 2 ni DKP lama. Jadi, kita tengok pukul 2 sampai pukul 4, ni DKP baru. So, dari DKP lama nak pergi DKP baru, kita ada gap masa 1 jam. So, kita sempat lagi kita nak pergi DKP baru lah. Kalau gap dia dekat-dekat, contoh 11 sampai 1 dan 1 sampai 3 kelas macam tu, susah. Tapi tak adalah kelas yang macam tu. Kalau contoh 2 sampai 4, 4 sampai 6. Kalau macam tu, nanti bertindih dia susah. Kalau ini PPIB dengan DKP 6 ni DKP lama. Jadi, sebelah-sebelah lah, okey lah. 11-2 dan kita boleh rehat dekat library sekejap. Lepas tu datang balik kelas ataupun nak balik Kolej Kediaman balik pun okey juga. Lepas tu hari Selasa 1 kelas je, Rabu 2 kelas, Khamis 1 kelas, Jumaat 1 kelas, Sabtu 1 kelas. Lagi mudah kalau kita ambil macam ni daripada kita ambil yang pack. Satu hari kita belajar 3-4 subjek dan kita ambil cuti. Contoh kita ambil Isnin 4 subjek, Rabu 4 subjek. Maknanya kita cuti 3 hari contohlah macam tu. Kita Selasa, Khamis dengan Jumaat kita cuti. Kita ada kelas Isnin, Rabu, Sabtu je. So, dia jadi macam pack. Kita pun penat. Otak kita penat kan. Jadi, kalau boleh, biar setiap hari ada kelas. Ataupun kalau nak cuti pun, satu hari tu pun dah cukup lah kalau nak cuti. Jadi, kita kena pandai susun jadual. Dan waktu kita daftar tu pun, kita kena tengok section tu betul-betul. Kadang-kadang orang salah section. Macam ni, section 15. Ini section 1. Yang ni, section 2. Macam tu lah. Jadi saya rasa itu je lah yang perkara penting. Masa daftar kursus nanti jangan lambat-lambatkan, jangan lewat-lewatkan sebab biasanya orang akan berebut untuk daftar, untuk dapat dulu section tu sebab kita tak nak bertindih nanti kan. Jadi kalau awak lambat daftar dan awak macam kalau pukul 12 malam tu dah boleh daftar, startlah pukul 12 malam tu. Kalau awak daftar besoknya, dia akan penuh semua. Jadi waktu awak daftar kursus nanti dia akan ada yes, no. Kalau dia tulis yes maknanya yang tu dah penuh, kalau no dia tak penuh lagi. Maknanya kalau awak tekan nanti dia tak akan keluar dalam sistem dan sistem akan hang nanti sebab ramai orang masuk. Jadi kalau boleh daftarlah awal-awal. Kalau pukul 12 malam tu dah boleh start daftarlah pukul 12 malam tu. Carilah line internet macam mana pun. Jadi itu je lah dari saya.